Jadi untuk Al-Aqsul Mustawa. Selepas tajuk Al-Aqsul Mustawa ni kita ada satu lagi tajuk yang berbaki iaitu tajuk Qiyas. Dan Qiyas ni kita akan bincangkan pada siri yang keempat lah iaitu esok pagi insyaAllah. Okay, jadi untuk tajuk Al-Aqsul Mustawa kita akan terus tengok kepada ta'rif dia. Untuk ta'rif Al-Aqsul Mustawa lughatan, lughatan dari sudut bahasa at-tabdil wal qalbu. At-tabdil kat situ membawa maksud ubah, dan qalbu di situ kita terjemahkan sebagai terbalik. Manakala dari sudut istilahan dia pula ialah qalbu juz'ail qadiyah. Qalbu juz'ail qadiyah ma'a baqa usidki wal kaif wal kam illa al-mujabah al-kulliyah. Jadi kat sini dia nak terangkan bahawa akas mustawa itu ialah dengan kita menterbalikkan dua rukun qadiyah. Okay, dua rukun qadiyah kat sini kita flashback balik kalau qadiyah hamliah tu dua rukun qadiyah ni merujuk kepada maudhu' dan juga mahmul. Jadi bila dia kata menterbalikkan dua rukun qadiyah, ini bermakna kita menterbalikkan kedudukan maudhu' dan mahmul. Itu kalau dalam qadiyah hamliah lah. Kemudian kalau dalam qadiyah syartiyah, kita menterbalikkan kedudukan antara muqaddam dan juga tali. Yang seterusnya masih lagi dalam ta'rif istilahan, ma'a baqa usidki wal kaif wal kam. Okay, sengaja saya letakkan dia dalam satu baris yang sama sebab ini adalah tiga syarat asas selain daripada kita terbalikkan rukun qadiyah tadi. Kita kena mengekalkan ma'a baqa dengan mengekalkan logiknya, kebenarannya, wal kaifi dan juga hukum dia. Hukum ni iaitu mujabah dan juga salibah. Sekiranya qadiyah tu asalnya mujabah, maka setelah diakaskan dia akan jadi mujabah juga. Itulah maksud dia mengekalkan kaif dan juga kam. Kam di sini melibatkan juz'iyah, juz'iyah dan juga kuliah, tapi dia dah kecualikan kat sini illa mujabah al-kuliah. Okey, jadi mujabah kuliah bila kalau ingat balik dulu saya ringkaskan kalau mujabah kuliah ni kita ringkaskan dia sebagai kimi. So kimi dia takkan ada perubahan. Dia tak berubah dari sudut kam dia lah. Okay, jadi kita tengok yang seterusnya. Kita pergi kepada al-idah. Al-idah dalam muka surat 29. Okey, ada tiga perkara yang diambil daripada ta'arif akas tadi, iaitu yang pertamanya ialah qalbu juz'ail qadiyah. Okey, ini dia letak yang pertama sekali sebab ini yang paling penting. Sebab selalunya yang menjadi kesilapan kepada calon apabila dia menguasai formula akas, tapi kadang-kadang dia terlupa benda yang paling basic iaitu menterbalikkan, menukar kedudukan rukun qadiyah tersebut. Jadi ni yang paling penting. Apa maksud menterbalikkan rukun qadiyah tu? Dia terangkan kat sini, ay yusayyaral mawdu' mahmulan wal mahmul mawdu'an fil qadiyatil hamliyah, iaitu menterbalikkan, memindahkan maudu' itu kepada tempat mahmul dan mahmul pula berpindah ke tempat maudu', dan ini berlaku dalam qadiyah hamliyah. Dan seterusnya kalau tadi dalam qadiyah hamliyah, dalam qadiyah syartiyah pula wa an yusayyara al-muqaddam taliyan. Muqaddam mengambil tempat tali dan tali mengambil tempat muqaddam. Ini dalam qadiyah syartiyah. So ini paling basic dia. Mesti kena terbalik dulu baru kita namakan dia sebagai akas mustawa. Okey, yang kedua, dalam ta'rif tadi tu ada disebut al-kaif. Jadi macam saya sebut tadi, al-kaif di situ membawa maksud ijab awis salbi, mujabah ataupun salibah. Jadi yang itu kita kena kekalkan. Dia kata kat situ tadi ma'a baqa usiriki wal kaif kan. Dia kena kekalkan dia punya hukum dia mengikut yang asal sebelum diakaskan. Okey, yang ketiga kita perlu mengekalkan kam. Okey, kam di sini ialah kuliah ataupun juz'iyah. Nanti bila kita tengok dalam formula nanti kita akan nampak lagi jelaslah apa maksud mengekalkan hukum dan juga kam selain daripada mengekalkan logik
logiknya sesuatu pernyataan tersebut. Saya berpindah kepada muka surat 30. Okey, muka surat 30 ni di bawah topik dia, subtopik dia ialah ma la yanakis minal qadaya. Okey, kodiah yang tidak boleh diakaskan. Kita ada kodiah hamliah, kita ada kodiah syartiyah. Daripada kedua-dua kodiah tersebut, ada beberapa kategori nauk kodiah yang tak boleh diakaskan. Okey, dan di sini dinyatakanlah sebab-sebab kenapa dia tak boleh diakaskan. Jadi diringkaskan ada 3 jenis kodiah yang tak boleh diakaskan, iaitu yang pertama dia ialah juz'iyah salibah. Juz'iyah salibah kat sini merangkumi kodiah hamliah dan juga kodiah syartiyah, dua-dua sekali. Begitu juga dengan yang kedua, iaitu muhmalah salibah, ataupun kita ringkaskan sebagai mehsi. Sama juga mewakili kodiah hamliah dan juga kodiah syartiyah. Okey, kita tengok kenapa dua kodiah ini tidak boleh diakaskan sebelum saya pergi pada yang ketiga. Okey, yang pertama, juz'iyah salibah, sababun adamu aksuha, sebab kenapa dia tidak boleh diakaskan ialah ijtama'a fiha khissatani. Ijtama'a fiha khissatani. Khissatani maksudnya ada 2 kekurangan, ada 2 kecacatan kat sini. Dan kecacatan di sini diberi maksud dia ialah yakni salibah wa juz'iyah, iaitu merangkumi salibah dan juz'iyah. Kecacatan yang pertama kerana dia salibah, kecacatan yang kedua kerana dia juz'iyah. Okey. Ba'dul hayawan laisa biinsan. Ini asal dia. Okey, kodiah yang asal, pernyataan yang asal. Okey, jadi apa maksud ba'dul hayawan laisa biinsan? Maksud dia ialah sebahagian benda hidup bukan manusia. Sebahagian benda hidup bukan manusia. Kalau kita tengok ayat ni tak ada apa-apa yang silap lah. Kita menerima, mengakui bahawa memang sebahagian benda hidup bukan manusia. Okay, tapi bila diakaskan, dia akan menjadi tidak logik kat situ. La yusadiku aks. Tidak benar dia punya akasnya apabila setelah diakaskan dia menjadi ba'dul insan laisa bihayawan. Okay, cuba kita tengok perkara basic yang pertama ialah menukarkan kedudukan mauduk dan mahmul. Kalau tadi mauduk dia ialah hayawan, setelah diakaskan mauduknya ni perlu berada di hujung. Manakala insan pula yang asalnya berada di tempat mahmul, setelah diakaskan dia berada di tempat mauduk. Okey. Kenapa kategori juz'iyah salibah ini tidak diakaskan, tidak boleh diakaskan? Kita tengok maksud dia tu. Setelah diakaskan dia menjadi ba'dul insan laisa bihayawan. Okey, ba'dul insan laisa bihayawan. Maksud dia sebahagian manusia bukan benda hidup. So kat sini dah nampak dia punya fakta yang tidak betul lah tentang manusia. Sebab bila dia kata ba'dul insan laisa bihayawan, so sebahagian lagi jadi apa kan? Jadi kat situ yang menjadikan dia tidak diterima akas untuk juz'iyah salibah. Okay, begitu juga dengan yang kedua, muhmalah salibah. Sebab kenapa dia tidak boleh ataupun tidak diterima akasnya sama macam sebab juz'iyah salibah tadi, iaitu ijtama'a fiha khissatani, berhimpun padanya 2 kecacatan. Kalau tadi salibah dengan juz'iyah, yang ini pula ialah salibah dan juga muhmalah. Okey. Misal dia ialah al-jismu laisa bisyajarin. Jisim bukan pokok. Jisim bukan pokok. Jadi bila diakaskan, dia menjadi pokok bukan jisim. Okay, dia dah ada kesilapan kat situ, dah ada kecacatan di situ, di mana menjadi tak logik lah, pokok itu dianggap sebagai bukan jisim. Jadi maka kodiah ini iaitu juz'iyah salibah dan juga muhmalah salibah tidak diterima di dalam akas. Juga dengan kodiah yang ketiga. Kodiah yang ketiga ni khusus untuk kodiah syartiyah munfasilah. Ini yang saya sebut sebelum ni. Memang dalam sukatan manhaj ni tidak dibincangkan secara detail tentang kodiah syartiyah munfasilah. Tetapi dalam tajuk akas ni dinyatakan bahawa salah satu kodiah yang tak boleh diakaskan ialah kodiah syartiyah munfasilah. Jadi
mau tak mau kita kena tahu jugalah Kodah Syartiyah Munfasilah tu macam mana kan. Kodah Syartiyah Munfasilah ini tidak boleh diakaskan ialah kerana adama wujud tartib tabi'i baina tarfaiha kama fil muttasilah. Kerana dia tak ada susunan yang tersendiri. Susunan dia yang tersendiri sebagaimana susunan dalam Kodah Syartiyah Muttasilah. Kalau kita ingat balik dalam Kodah Syartiyah Muttasilah, dia ada muqaddam, ada tali. Muqaddam dengan tali tu kena ada orang kata kena ada kesinambungan lah antara sababiyah dengan musababiyah dia. Kalau apa ni, dia kena tepat lah. Jadi kat situ dia ada tartib tabi'i. Kalau dalam Kodah Syartiyah Munfasilah ni dia tak ada tartib tabi'i. Okay. Kenapa? Cuba kita tengok contoh dia. Al-adad imma zawj au fard. Okay. Al-adad imma zawj au fard. Bilangan itu sama ada ianya genap atau ganjil. Jadi kalau kita akaskan, kita terbalikkan kedudukan dia tu, dia jadi bilangan itu sama ada ganjil atau genap. Jadi macam tak ada efek apa-apa kat situ. Kan? Sebab bila kita kata sesuatu itu sama ada A atau B, kemudian bila kita akaskan sesuatu itu sama ada B atau A. Jadi dia tak ada efek apa-apa, tak ada kesan apa-apa dan dia tidak mengubah makna. Okey, kita pergi kepada kaifiat al-aqsul mustawa. Okey, ini kita nak masuk kepada formula dia. Kalau dalam buku teks dia tak labelkan secara jelas perkataan kaifiat ni, tapi kita ambil kira apa yang kita nak bincangkan ni dia berkaitan dengan kaifiat, ataupun boleh juga kita guna istilah ahkamul aqs. Sebab dalam buku dia guna ahkam. Okay, ahkam pun termasuk juga dalam kaifiat. Okay, yang pertama sekali bila kita nak jawab soalan akas ni, yang pertama sekali kita kena pastikan kita memenuhi syarat yang pertama, iaitu mesti kita terbalikkan dia punya rukun kodiah. Itu basic, paling basic. Macam saya cakap tadi, kalau kita hafal formula dia yang akan kita bincangkan sebentar lagi, macam mana kita bincangkan dia punya formula pun, kalau yang pertama tu kita tak ubah, tetap dia tak jadi akas. Okay, kemudian baru kita masuk kaedah macam mana kita nak dapatkan jawapan untuk akas kita. Okey, fatan akisu al-qadaya al-mujabat. Saya pecahkan kepada dua bahagian. Yang pertama ni saya nak bincangkan kodiah-kodiah yang mujabah sahaja. Okey, kodiah yang mujabah tu yang mana? Kimi, jimi, cimi dan juga mehmi. Kimi tu kuliah mujabah, jimi tu juziyah mujabah, kemudian mehmi mumalah mujabah dan shimi syahsiah mujabah. Okey, itu kalau dalam kodiah hamliah lah. Kalau dalam kodiah syartiyah sama juga, dia ada kuliah mujabah, juziyah mujabah, mumalah mujabah dan dia ada mahsusah mujabah. Kimi, jimi, mehmi, mehmi. Okey, dia ada lain sikit kat situ. Okey, jadi apa kaedah dia? Kaedah dia ialah sekiranya kodiah-kodiah tersebut adalah mujabah, yang asalnya mujabah, maka dia akan diakaskan kepada fatan akisu ila yang pertama juz'iyah mujabah. Ini bermakna setelah diakaskan dia akan menjadi jawapan dia juz'iyah mujabah, tapi dengan izakana mahmuliha kulli. Izakana mahmuliha kulli, iaitu apabila mahmul dia adalah kulli. Mahmul kulli ni apa? Kulli ni kalau kita nak bagi mudah faham, kulli ni maksudnya yang berbentuk kata nama am. Izakana mahmuliha kulli, yang berbentuk kata nama am. Okey. Manakala kalau dia dalam bentuk dia akan diakaskan kepada syahsiah mujabah, dia akan diakaskan kepada syahsiah mujabah sekiranya izakana mahmuliha juz'i. Sekiranya mahmul dia adalah juz'i. Juz'i ni ialah kata nama khas. Okey, kalau kuli tadi kata nama am, juz'i ni kata nama khas. Jadi kesimpulannya untuk bahagian kodiah ni, kalau dia mujabah ada dua jawapan. Kita kena tengok mahmul dia betul-betul. Okey. Kita pergi kepada yang seterusnya. Okey. Ini yang saya ceritakan tadi. Kalau dia mujabah,
Okey, mana bukti dia mujabah ni? Yang kat sebelah kanan sekali ni. Okey, kuliah mujabah kat sini jawapan dia akan jadi juziah mujabah sekiranya mahmulnya kuli. Okey, kat sini saya bezakan warna-warna ni semua ada sebab lah. Yang pertamanya saya nak menampakkan mahmul tu. Okey, jadi untuk juziah mujabah uh, yang asal dia kullu insan hayawan. Okey, asal ni maknanya sebelum diakaskan. Jadi kalau kita tengok asal dia adalah kuliah mujabah. Bukti dia apa? Ada kulun kat sini. Dan mana dia punya mahmul? Hayawan. Ini yang kita kena selalu ingatkan dekat pelajar kita, kena tahu beza mana mauduk dan mana mahmul. Sebab apa? Sebab benda ni sangat penting. Bila kita tahu mana kedudukan mahmul tu, kat situlah kita akan dapat menentukan sama ada mahmul kita tu kuli ataupun juz'i. Jadi kita tengok mahmul kita kat sini ialah hayawan. Kullu insan hayawan. Semua manusia adalah benda hidup. Benda hidup dia umum. Okey, kata nama am. Dia bukan kata nama khas. Okey, jadi setelah diakaskan, macam mana kita nak buat kaedah akas ni lebih mudah? Perkara pertama sekali kita kena terbalikkan dulu. Sebelum kita letakkan apa-apa sur kat depan ni, kita kena terbalikkan dulu. Jadi hayawan ni kita letak dulu. Okay, kita letak dulu hayawan ni dan kemudian insan ni kita letakkan kat belakang. So kita dah memenuhi basic dia lah. Maknanya konsep asas akas yang pertama tu kita dah memenuhi, iaitu kita menterbalikkan juz'ail qadiyah. Okey, sekarang kita nak pastikan adakah kita punya jawapan nanti dalam bentuk syahsiah mujabah ataupun juziah mujabah. So, kita ada dua jawapan dia, sama ada syahsiah mujabah ataupun juziah mujabah. Kita tengok balik perkataan yang kita labelkan sebagai mahmul tadi. Mahmul kita adalah kuli. Jadi bila kita tahu mahmul kita adalah kuli, automatik kita tahu yang jawapan kita akan jadi juziah mujabah. Jadi teruslah letak sur juz'iyah mujabah di depan ni. Maka jadilah jawapan akas kita ba'dul hayawan insan. Okey, Jimmy kat sini ada dua versi jawapan bergantung kepada mahmulnya. Okey, kita tengok yang pertama. Ini yang Ustazah Azharina cakap tadi tu. Tapi saya guna contoh yang lain. Saya guna contoh ba'dul maliziyin muhandis. Sebahagian orang Malaysia itu adalah jurutera. Sebahagian orang Malaysia adalah jurutera. Maliziyin mauduk, muhandis adalah mahmul. Jadi dalam tajuk ni, dalam bahagian kategori Jimmy ni, kita gunakan kaedah yang sama. Kita terbalikkan mahmul menduduki tempat mauduk. Jadi muhandis tu kita letak kat depan dan malizi tu kita letak dekat belakang. Okey. Kemudian kita tengok balik muhandis ni, adakah dia kata nama am ataupun kata nama khas? So jurutera, kita tak tahu jurutera yang mana. Maka dia adalah kata nama am. So bila kita dah tahu dia kata nama am, maka kita terus letakkan sur juz'iyah mujabah kat sini. Ba'du. Sebab mengambil kira mahmulnya adalah kuli. So kesimpulan dia, kalau mahmul dia kuli je, automatik ba'du ni kita letak siap-siap. Okey. Itu untuk juz'iyah mujabah yang bertukar menjadi juz'iyah mujabah juga. Ni yang saya kata dia seimbang ni, malizi dengan muhandis ni. Dan kalau fikir logik pun memang logik lah. Kan, sebahagian orang Malaysia tu jurutera dan maka dia punya asas dia sebahagian jurutera itu adalah berbangsa Malaysia. Okay. Kita terus pergi kepada syahsiah mujabah. Syahsiah mujabah di sini, maafkan saya, juz'iyah mujabah yang menjadi syahsiah mujabah. Okey, bila masanya dia akan jadi syahsiah mujabah? Okay, apabila mahmulnya adalah juz'i, iaitu kata nama khas. Kita tengok contoh dekat sini. Ini yang asal ba'dul insan Zaid. Sebahagian manusia itu adalah Zaid. Jadi kita tengok Zaid kat sini. Zaid ni adalah kata nama khas. So bila kata nama khas, macam tadi juga kita pindahkan mauduk ke belakang, mahmul ke depan. Bila dah pindah mauduk ke depan, mahmul ke depan, kita akan nampak Zaid ni. Zaid ni kata nama khas. Apabila dia kata nama khas, maka dia tidak memerlukan apa-apa sur di bahagian depannya. Jadi secara logiknya bila kita sebut
Sebahagian manusia adalah Zaid, jadi dah tentulah Zaid itu manusia. Maka jadilah akas dia syakhsiah mujabah. Juziah mujabah yang menjadi syakhsiah mujabah. Inilah yang dikatakan mahmulnya juz'i ataupun kata nama khas. Okey. Begitu juga dengan muamalah mujabah, sama je, konsep dia semua sama. Kita kena kenal pasti dia punya mahmul, sama ada kata nama am ataupun kata nama khas. Setiap kali kita bertemu dengan mahmul yang kuli, automatik jawapan dia akan jadi juziah mujabah. Manakala kalau mahmulnya adalah kata nama khas, mahmulnya juz'i, maka automatik jawapannya setelah diangkaskan akan menjadi syakhsiah mujabah. Juga pada syakhsiah mujabah pun sama, ada jawapan yang menjadi juz'iyah mujabah dan ada jawapannya akan menjadi syakhsiah mujabah. Kita tengok contoh kalau jawapan dia jadi juz'iyah mujabah. Contoh dia Muhammadun insanun, dia akan menjadi ba'dul insan Muhammad. Ba'dul insan Muhammad, sebab Muhammad ni Muhammad adalah manusia, ba'dul insan Muhammad. Ni logik lah, sebab takkan semua manusia nama dia Muhammad kan. Jadi sebahagian manusia namanya adalah Muhammad. Okey. Dan yang terakhir, syakhsiah mujabah akan menjadi juz'iyah, akan menjadi syakhsiah mujabah sekiranya mahmul dia juz'i. Contoh dia Umar huwa Zaid, Zaid huwa Umar. Okay. Boleh dekat ni? Boleh? Boleh. Boleh yang lain kalau dalam buku dia guna contoh untuk syakhsiah ni, dia guna contoh Zaid haza. So bila kita angkaskan dia akan jadi haza Zaid. Sebab dua-dua tu adalah khusus. Macam saya pernah sebut sebelum ni kan, isim isyarat itu juga termasuk dalam kategori syakhsiah, kategori kata nama khas. Kita pergi kepada kodiah yang salibah pula. Kalau tadi mujabah, yang ini dia salibah. Okey, kalau salibah, kita ada 3 jawapan di sini. Cumanya cuba kita tengok betul-betul kat sini. Kita cuma ada kuliah salibah dengan syakhsiah salibah. Mana lagi yang dua tu? Yang dua tadi kita dah bincang awal-awal tadi. Juziah salibah dan mumalah salibah tidak termasuk di dalam akal. Jadi dia tak adalah dia punya ahkam dia dekat sini ataupun formula dia. Jadi dia hanya bincangkan dua saja, iaitu kuliah salibah dan juga syakhsiah salibah. Okey, jadi untuk kuliah salibah, kita tengok yang mahmul dia kuli. Dia tak ada contoh untuk mahmul juz'i, dia contoh dia untuk mahmul dia kuli. Jadi untuk kuliah salibah setelah diangkaskan dia akan jadi kuliah salibah juga. Contoh dia la syai' minat tufah bihajarin, tak ada satu apple pun batu. Jadi bila diangkaskan tak adalah batu tu, tak ada satu pun batu tu adalah apple. Okey. Jadi logik ni macam itulah. Dia formula ni disusun mengikut baqa usidiki juga, mengikut logiknya. Okey. Selain daripada benda yang penting juga, lupa saya nak cakap tadi, kalau kita perhatikan balik, saya tunjuk balik yang mujabah tadi. Okey, dalam mujabah tadi cuba kita tengok dekat aksuhu dia ni. Okey, aksuhu dia semua mujabah juga. Ini yang dikatakan baqaul kaif tadi, dalam takrif dia ada sebut baqaul kaif. Dengan kita mengekalkan hukum. Hukum di situ ialah kalau asalnya, okey, asalnya yang belah kanan sekali yang hitam ni, kalau asalnya mujabah, maka setelah diangkaskan dia akan jadi mujabah juga. Itu maksudnya baqaul kaif. Jadi begitulah juga situasinya apabila dia berada dalam salibah. Bila dia berada dalam salibah, kalau asalnya adalah salibah, maka setelah diangkaskan pun dia akan menjadi salibah. Okay, contoh dia yang tadilah mahmul dia kuli, apa bukti kuli, hajar ni batu kan, batu tu kita tak tahu batu yang macam mana, batu yang khusus ke apa ke, so dia adalah kategori umum. Maka bila disalibahkan, diangkaskan, dia akan jadi salibah juga, kuliah salibah. Okay, seterusnya syakhsiah salibah. Syakhsiah salibah ada dua jawapan mengikut kepada mahmul. Contoh dia Umar laisa bihajarin, Umar bukan batu.
Maka setelah diangkaskan dia menjadi la syai' minal hajari bi Umar. Kalau dah kita kata Umar tu bukan batu, so dah tentulah tak ada satu batu pun adalah Umar. Okay. So kenapa dia jadi kuliah salibah? Sebab mahmulnya kuli, kata nama Okay. Begitu juga dengan syasa salibah. Kalau kita kata Laisa Umar bi Zaid, Umar tu bukan Zaid. Macam Sazah takat tadi kan. Ni mungkin orang yang berbeza. Kalau yang tadi, kalau dalam mujabah tu mungkin dia nak cakap yang itu adalah orang yang sama. Yang ini mungkin nak cakap orang yang berbeza. Jadi dia akan kata Laisa Umar bi Zaid. Kalau dah Umar tu bukan Zaid, dah tentulah jawapan dia Zaid bukan Umar. Maka jawapan dia merujuk kepada mahmul dekat sini. Mahmul dia adalah Zaid. Maka bila diangkaskan, kita hanya perlu letakkan salibah sahaja. Tapi masih lagi mengekalkan syahsiah. Okay, jadi itu saja untuk formula untuk kodiah hamliah. Ada mujabah dan juga salibah. Okey. Habis untuk kodiah hamliah, kita masuk untuk kodiah syartiyah. Sebenarnya perbahasan angkas ni dia sikit je, tapi nak kena mahir. Mahir nak gunakan formula dia tu. Nak kena tahu dia dah terbalik ke belum. Nak kena tahu dia dia punya mahmul dia kuli ke juz'iyah. Itu kemahiran utama dalam angkas. Okey. Untuk kodiah syartiyah muttasilah, dia agak berbeza sikit dengan kodiah hamliah. Malah dia lebih mudah lagi. Sebab dia hanya ada satu jawapan sahaja. Okey, kita tengok yang mujabah dulu. Macam biasa, mujabah ada 4. Kita ada kimi, jimi, mehmi dan juga mehmi. Mehmi ni mahsusah mujabah. Okey, keempat-empat anwa' untuk mujabah ni dalam kodiah syartiyah mutasilah. Kodiah syartiyah mutasilah saja bukan kodiah syartiyah munfasilah, sebab kodiah syartiyah munfasilah kita dah labelkan tadi dia tak boleh diangkaskan sebab dia tak memberi apa-apa manfaat di situ. Jadi jawapan dia setelah diangkaskan semuanya akan jadi juz'iyah mujabah. Okey. Okey, semuanya akan jadi juz'iyah mujabah. Okey, bukti dia kalau kita tengok contoh yang pertama, kullama injitani akramtuka. Setiap kali kamu datang kepadaku, aku akan muliakan kamu. Okey. Jadi kat sini saya warnakan merah ni untuk menunjukkan mahmul dia. Untuk menunjukkan mahmul, dan yang belah depan ni maafkan saya bukan mahmul tapi tali. Okey, tali. Yang belah depan ni muqaddam. Mahmul tu untuk kodiah hamliah. Kalau dalam kodiah syartiyah kita labelkan dia sebagai muqaddam dan tali. Jadi yang saya warnakan merah ni adalah tali. Untuk menunjukkan perubahan dia sekejap lagi. Okey, kita tengok kullama injitani akramtuka. Macam biasa kita akan terbalikkan tali tu di sebelah depan. Jadi dia akan jadi akramtuka injitani. Okey. Dan bila kita dah tahu yang jawapan dia semuanya akan jadi juz'iyah mujabah, terus kita letak kod yakun. Sebab kod yakun tu menunjukkan sur bagi juz'iyah mujabah. Okey, yang inilah yang selalu menjadi kesilapan kepada pelajar apabila dia tidak hafal sur juz'iyah mujabah untuk kodiah syartiyah ni, dia kadang-kadang dia akan letak ba'du kat sini. Itu sebab saya cakap kadang-kadang formula dah betul, tapi penggunaan sur tu yang kadang-kadang menjadikan ianya salah. Jadi kita letakkan kod yakun kat sini, maka jawapan dia kod yakun akramtuka injitani. Kadang-kadang saya akan muliakan kamu apabila kamu datang kepada saya. Okey, begitulah yang seterusnya. Okey, kod yakun ini kalau juz'iyah mujabah, kod yakun injitani akramtuka, dia akan jadi kod yakun akramtuka injitani. So apa kemahiran dia kat sini? Yang pertama sekali, kemahiran memindahkan muqaddam dan tali. Yang kedua, kemahiran meletakkan sur yang sesuai untuk juz'iyah mujabah. Okay, cuma saya nak sentuh tentang yang ni, makhsusah mujabah, mehsi, makhsusah mujabah, dia akan jadi jimi. Okay, kalau makhsusah, dia ada al-an. Okay, dia ada al-an. So, bila diakaskan, al-an tu kita letakkan di ujung. Okay,
Kita kekalkan dia. Tapi sur di bahagian hadapan kita letakkan sur juz'iyah mujabah. Salibah. Okey. Qadiyah syartiyah muttasilah salibah. Okey, untuk qadiyah syartiyah muttasilah salibah, kita ada dua sahaja, sama macam qadiyah hamliyah. Tapi dia punya formula dia hanya satu je lah. Okey, kuliah salibah akasnya akan menjadi kuliah salibah. Merci mahsusah salibah akasnya akan menjadi kuliah salibah. Sama sahaja dua-dua. Kita tengok asal dia. Laisal batata in ji'tani akramtuka, dia akan jadi laisal batata akramtuka in ji'tani. Kita ubah kedudukan muqaddam dan tali dan kita letakkan sur kuliah salibah. Sebab secara logik ni bila kita terjemahkan, tidak berlaku sama sekali kalau awak datang pada saya akan muliakan awak. Jadi bila kita akaskan, tidak berlaku sama sekali saya nak muliakan awak kalau awak datang pada saya. Sama je kan? Itulah maksudnya akas tu. Akas ni dia menyokong hujah, cuma dalam keadaan yang kita ubah sikit struktur ayat tu, tapi masih lagi menyokong hujah. Dia tak macam tanakut. Tanakut kita nak menafikan hujah ataupun kita nak lawan hujah orang yang bercakap dengan kita tu. Akas ni kita sokong apa yang hujah yang sampai pada kita, tapi kita bagi dalam uslub yang berbeza. Okey, untuk mahsusah salibah, contoh dia laisa in ji'tani al-an akramtuka. So apa bukti dia adalah mahsusah? Ni al-an ni. Okey, jadi bila kita akaskan, kita kekalkan al-an, tapi dalam masa yang sama kita letakkan sur kuliah salibah di depan ni. Okey, kesimpulannya dalam akas ni kita kena make sure beberapa step lah. Step tu jangan tertukar lah. Saya sharekan satu latihan untuk saya bagi jawapan sekali kat sini untuk kita fikirkan macam mana cara nak menjawab sekiranya soalannya dalam bentuk macam ni. Contoh dia, kaifa tanakis al-qadaya asy-syakhsiyah al-mujabah fil hamdiyah. Yang ini istilah-istilah ni semua nak kena mahir ni. Okey, dia kata bagaimana kita nak mengakaskan qadiyah. Qadiyah yang apa? Qadiyah yang berbentuk syakhsiyah mujabah. Qadiyah yang berbentuk syakhsiyah mujabah dalam qadiyah hamliyah. Sebenarnya kalau dia tak tulis qadiyah hamliyah kat sini pun kita tahu dah syakhsiyah mujabah ni memang dalam qadiyah hamliyah. Sebab kalau dalam qadiyah syakhsiyah kita tak panggil syakhsiyah mujabah, kita panggil mahsusah mujabah. Okey, wadih zalika ma'at tamsil. Terangkan yang demikian itu berserta dengan contoh. Jadi dia nak cakap kalau qadiyah tu kita jumpa qadiyah tu syimi, syakhsiyah mujabah, macam mana kita nak akaskan dia? So ada dua kaedah di sini. Ni cara jawapan dia. Satu dan dua ni memang jawapan dia. Saya nak cakapnya cara akas syakhsiyah mujabah tu ada dua kaedah. Iaitu yang pertama, kita perlu tan'akisu al-qadaya asy-syakhsiyah, kita ambil balik ke atas ni. Tan'akisu al-qadaya asy-syakhsiyah mujabah ila juz'iyah mujabah. Ini dia punya jawapan. Ila juz'iyah mujabah. Okey. In kanat, kita kata jawapan dia akan jadi juz'iyah mujabah dengan syarat mahmulnya kuli. Dia tak boleh sampai sini saja. Dia kena terangkan sampai belakang. Sebab kita ada dua situasi kan. Okay, jadi in kanat mahmuliha kulliyan. Jadi kita bagilah contoh dia. Contoh mestilah kena dengan soalan, sebab soalan nakkan syakhsiyah mujabah. Jadi contoh mesti berkaitan dengan syakhsiyah mujabah. Muhammad najihun. So perkataan najihun di sini dia adalah kata nama am, kulli. Jadi akas dia akan menjadi ba'dun najihin Muhammad. Kenapa jadi ba'dun najihin Muhammad? Sebab mahmulnya kulli. Jadi dia dah ada jawapan kat atas ni, dia ada sebabnya dan dia ada juga misal. Jadi dia dah menjawab satu kaedah. Okey, kaedah yang kedua. Kaedah yang kedua masih lagi dalam soalan yang sama. Maknanya dia ada dua jawapan kat sini. Tan'akisu al-qadaya. Okey, yang kedua, syakhsiyah mujabah juga dia akan bertukar kepada syakhsiyah mujabah in kanat mahmuliha juz'iyan. Kalau mahmul dia kata nama khas. Contoh dia Hisham abuka, aksuha abuka
Hisham. Jadi kat mana dia punya juz'i dia kat sini. So kita bagi pelbagai contoh dia kat sini. Macam tadi dalam buku ada apa? Muhammad Haza Muhammad. Ini sebagai contoh lain pula. Okay. Jadi yang penting kita tahu yang itu adalah syasya mujabah dan mahmulnya itu adalah juz'i. Okay. So ni contoh soalan dan contoh jawapan yang perlu dijawab oleh pelajar dalam bentuk macam ni lah. So kita nak menerangkan pun kena panjang lah dia punya cerita dia ni kan. Maknanya bila akas ni dia bukan ada satu jawapan saja. Dia ada dua versi jawapan bergantung kepada mahmulnya. Okey. Okey, ni contoh soalan. Ada soalan ni ada dekat dalam buku teks dekat muka surat 37 tapi saya ubah soalan lain lah. Cuma dia punya arahan soalan tu sama dekat soalan JIM tu muka surat 37 ikis aksan mustawiyan lil qadaya al atiyah. Okey. Akaskan kepada akas mustawi bagi kodiah-kodiah berikut. Okey. Okay. Jadi saya tunjukkan kaedah dia dulu. Okey. Jadi bila dalam periksa dia akan keluar yang ni. Ni yang misal ni dia akan keluar yang ni. Tapi dalam jawapan kita boleh buat jawapan dalam bentuk macam ni pun boleh ataupun nak buat satu persatu pun boleh. Okey, biasanya disebabkan kat sini dia hanya ikis saja. Jadi dah tentulah calon akan terus jawab kotak yang belah kiri ni sekali. Tanpa letakkan kaifiyatul aks dia. Sebab dekat dalam soalan dia tak minta pun dia punya kaifiyah. Tapi saya sengaja letakkan kat sini untuk kita tahu macam mana boleh dapat jawapan kat sini. Kan? Dia macam tanakut jugalah. Dalam tanakut pun sebelum nak dapatkan jawapan tanakut tu kita kena tahu step-step dia. Jadi hari ni kita nak belajar macam mana cara mudah untuk kita dapatkan jawapan yang tepat dekat sebelah kiri ni. Okay, saya akan tunjukkan yang pertama. Kita tengok kullu rumman fakihah. Kita tengok yang asal ni kullu rumman fakihah. Kita labelkan dia. Okay, kita tahu dah ada kulun kat sini. Okay, bila ada kulun kita tahu dia adalah kuliah. Dan kita tengok ada mujabah atau salibah. Okay, dia adalah mujabah. So kita labelkan dia sebagai kimi. So kimi aksuhan apa? Kita kena fikirkanlah kat sini. Kita kena tengok juga makna ayat dia. Makna ayat kullu rumman fakihah. Semua delima. Betul delima? Delima adalah buah-buahan. Jadi kita tak nafikanlah memang semua buah delima tu adalah buah-buahan. So macam mana kita nak sokong tentang fakta buah delima ni? Kan? Itulah akas dia. Jadi kita nak sokong. Bila kita dah tahu dia adalah Jimmy, so kita kena tahulah jawapan dia apa. Jawapan dia bila dah Jimmy ni kita letak ba'du kat depan. Okay, dia akan jadi ba'dul fawakih rumman. Okay. Kat sini kemahiran dia satu kita tahu dia punya formula dan kita dah terbalikkan dia punya maudhu' dan juga mahmul. Dan begitulah kaedah-kaedah dan cara jawab untuk soalan-soalan yang seterusnya ni lah. Okey, dia akan jadi Jimmy juga. Maka jawapan dia Ba'dul Muhandisin. Ba'dul Muhandisin Misri. Okey, nampak jawapan dia kat situ kan? Okey, itu jawapan dia. Okey. Jimmy susah. Kan, bila kita mahir tu insyaAllah. Kita mahir guna Jimmy tu insyaAllah. Nombor 4 ada siapa-siapa nak cuba? Ustaz? Okey, so jawapan dia adalah Kisi. Ayat dia kisi macam mana punya ayat dia? Terbalik. La ahad. La ahad. La ahad. Afrikiyin. Di Malizi. Betul Di Malizi. Okey, bagus. Malizi. Okey, so saya tunjukkan yang lain-lain. Takut lambat pula nanti kan. Okey, untuk yang seterusnya Shisi dia akan jadi Shimi. Saya dah bagi clue dah kat sini sebenarnya. Okey, dia akan jadi Shimi sebab dia punya mahmul dia adalah juz'i. Okey, jadi jawapan dia ni jawapan untuk yang lain-lain ni lah.
Okey, so tu jawapan dia. Apabila dia mahmul dia juz'i je, maka dia tidak ada sur kat depan. Okey. Yang bawah ni saya sengaja bagi contoh untuk Qadiyah Syartiyah untuk kita ingatlah kulama in akalta syabi'ta, dia akan jadi qad yakun syabi'ta in akalta. Satu, kita kena terbalikkan muqaddam dengan tali, dan yang kedua kita kena tahulah bila dia mujabah je, senang je, bila mujabah dia jawapan dia akan jadi juz'iyah mujabah. Yang last kali tu bukan mahsusah salibah dia tak jadi Sekejap. Dia akan jadi laisal battah. laisal batata, okey, sebab dia kuliah salibah, betul eh? Okey. Sebab dia adalah salibah. Okey. Yang ini pun sepatutnya ada laisa ni, sebab dia sisi. Okey. So ni contoh soalan berkaitan dengan akas lah. Tapi dalam periksa dia sebenarnya keluar yang tengah ni je lah. Yang ini. Dia keluarkan yang ini. Yang dua bawah ni saya tunjuk contoh untuk Qadiyah Syartiyah. Yang atas tadi tu semua Qadiyah Hamzah, cuma yang dua bawah tu saya tunjuk contoh untuk Qadiyah Syartiyah lah. Sebab yang kaedah tu Ustazah tak tukar lagi tu. Yang mana eh? Last kali. Messi akan jadi Kisi. Okey. Okey, so ini contoh aslu dia dengan akas dan kaifiah. Kaifiah ni sebenarnya tak perlu nyatakan dekat dalam jawapan. Ini just bila pelajar jawab, macam kita buat latihan sendiri kan. Kita akan conteng-conteng juga dekat kertas soalan kita tu kan. Jadi formula tu hanya untuk lakaran je, bukan dimasukkan dalam jawapan. Sebab soalan ni hanya minta akaskan sahaja. Bukan dia minta berserta dengan ilah dia ke, sebab dia ke, dia tak minta dia punya sebab kan. Jadi kalau dia minta sebab, baru kita tulis dia punya formula dia. Tapi dalam formula janganlah tulis kimi pula. Formula nanti tulis kuliah mujabah lah. Kuliah mujabah aksuha juz'iyah mujabah. Kena tulis lengkap lah. Ini untuk kita ingat je lah formula tu. Okay, jadi untuk akhirnya saya sharekan sikit kat sini tentang perbezaan tanakut dengan akas mustawa. Untuk kita nampak lebih jelas lah apa bezanya. Dua-dua ni cara kita berhujah, tapi sebenarnya dua-duanya saling berbeza. Okey, untuk tanakut yang pertama dia ialah tanakut ni dia saling berlawanan. Saling berlawanan pada apa? Pada hukum. Hukum tadi kita dah bincangkan iaitu mujabah dan salibah. Tanakut dia takkan jadi mujabah salibah. Dia la yusaddiqani ma'an wala yukazibani ma'an. Okey. Kalau akas pula dia mengekalkan hukum. Kan macam tadi kita tengok bila dia mujabah dia akan jadi mujabah juga. Itu maksudnya mengekalkan hukum. Jika asalnya mujabah maka akasnya juga adalah mujabah, begitu juga sebaliknya. Okey, untuk tanakut yang kedua, fakta yang kedua, saling berlawanan. Tanakut dia mesti saling berlawanan dari sudut kam. Dia takkan ada tanakut yang kuliah akan bertukar menjadi kuliah juga. Kuliah dia akan bertukar menjadi juz'iyah. Kalau ingat hari tu saya gunakan teknik silang kan. Kan, jadi teknik silang tu kuliah jadi juz'iyah, juz'iyah jadi kuliah. Mujabah jadi salibah, salibah jadi mujabah. Itu tanakut. Dalam akas pula semua jawapan akas akan menjadi juz'iyah mujabah dan juga kuliah salibah. Bergantung kepada asalnya apalah dan mahmulnya apa. Kecuali jika mahmulnya juz'i. Maka jawapannya ada dua, sama ada syasyah mujabah ataupun syasyah salibah. Okey, yang ini boleh faham? Okey, yang ketiga, tanakut adalah salah satu cara untuk kita menolak sesuatu pernyataan. Maksudnya kita tak setuju. Bila orang tu kata Ali adalah ketua kelas. So kita tak setuju. So kita akan kata ketua kelas tu Ali bukan ketua
kelas. Maknanya kita menafikan dia, kita tolak, kita tak setuju. Okey, saya ulang balik. Tanakut tadi cara untuk kita tolak hujah. Akas ialah cara untuk kita sokong hujah, tapi dalam uslub yang berbeza. Macam saya ada bagi satu contoh yang senang hari tu. Contohnya bila saya kata Ali menendang bola. Ali menendang bola, bila kita tanakutkan dia akan jadi Ali tidak menendang bola. Bila kita nak akaskan, dia akan jadi bola ditendang oleh Ali. So cerita tu sama je. Cuma satu menafikan hujah, satu dia sokong tapi dia guna ayat yang pasif. Kan? Dalam bahasa Melayu kita ada ayat aktif, ada ayat pasif. So akas mustawa ni ayat pasif. Okay? Dia gabungan ayat aktif dengan ayat pasif. Kalau saya silap tolong betulkan ya. Okey, yang keempat, tanakut akan melibatkan ketiga-tiga bentuk qadiyah. Iaitu qadiyah hamliah, qadiyah syartiyah muttasilah dan juga qadiyah syartiyah munfasilah. Dia ada 3 bentuk. Okey, tapi kalau akas mustawa dia hanya melibatkan 2 sahaja, iaitu qadiyah hamliah dan juga qadiyah syartiyah muttasilah. Okey, qadiyah syartiyah munfasilah tak ada dalam akas. Dan yang terakhir sekali beza dia ialah semua bahagian qadiyah boleh ditanakutkan. Apa maksud semua bahagian qadiyah tu? Bermula daripada shimi, shisi, kimi, kisi, jimi, jisi sampailah kepada mehni, mehsi, semua boleh tanakut. Tapi kalau dalam akas mustawa, juziyah salibah, mumalah salibah, qadiyah syartiyah munfasilah tidak boleh diakaskan. Jadi itu saja untuk perbezaan tanakut dengan akas mustawa. Cuba share satu lagi contoh untuk kita faham. Contoh tentang buah rambutan tentang buah rambutan. Okay. Bila saya kata rambutan itu adalah buah. Rambutan itu adalah buah. So apa dia punya akasnya? Jadi Jimmy, sebahagian buah itu adalah rambutan. Sebahagian buah adalah rambutan. Okey, kat sinilah kita nak kena tekankan dia akas ni bukan sekadar main terbalik-terbalik je. Dia kena logik. Dia kena logik. Bila kita kata rambutan adalah buah, takkanlah semua buah tu adalah rambutan kan? Nanti kan kita nampak buah semua kita panggil rambutan kan? Jadi kat situ tak logik. Jadi nak jadikan dia logik macam mana? Kita jadikan dia mengikut formula dia iaitu juziyah mujabah. Sebahagian buah adalah rambutan. So formula tu disusun, dibentuk mengikut logiknya. Bukan saja-saja formula tu datang macam tu. Dia memang formula tu disusun mengikut logik dia. Jadi akas ni memang mementingkan baqa usiliki tu. Mementingkan logiknya.